Tahniah kerana anda memilih untuk menjadi usahawan Shopee. Satu kerjaya yang menjanjikan masa depan yang cerah pada zaman bisnes online ini dan musim PKP COVID-19 sekarang ini. Untuk pengetahuan anda, ketika ini Shopee Malaysia mempunyai lebih 39 juta pengguna aktif iaitu pembeli dan 80,000 seller aktif iaitu penjual termasuk anda. Daripada 80,000 seller itu, kira-kira 30% adalah seller dari kalangan syarikat gergasi seperti pasaraya, hypermarket, kilang-kilang, pemborong, pengimport dan gedung-gedung membeli belah. Walaupun mereka ini hanya 30% di Shopee, tetapi mereka mampu untuk menguasai atau memonopoli keseluruhan pelanggan di dalam Shopee. Ini adalah kerana mereka kuat untuk berperang dari segi harga, variation, promosi, customer service dan juga bersaing dengan anda untuk merebut ruang iklan di dalam Shopee. Tahukah anda bahawa seller-seller gergasi yang bertaraf official store ini pernah suatu masa dahulu membunuh ramai seller-seller kecil seperti anda di ruang perniagaan offline. Ia menyebabkan kerajaan terpaksa melaksanakan program tukar. Program tukar ini adalah untuk menyelamatkan kedai-kedai kecil daripada dibaham hypermarket. Kini, seller gergasi ini ingin melakukan pembunuhan yang sama di dunia pasaran online pula. Anda adalah bakal mangsa mereka jika anda tidak membuat persediaan awal dengan strategi yang betul. Dalam video ini, saya akan kongsikan 9 strategi bagi memastikan kedai Shopee anda terus maju dan anda bakal menjadi usahawan online bertaraf jutawan pada suatu hari nanti. Amin. Di Shopee, beli baju, beli semua mua di Shopee. Di Shopee, Di Shopee, Shopee, Shopee. Secara formulanya, rahsia yang saya ingin kongsikan adalah strategi untuk membawa kedai Shopee anda keluar dari Shopee. Jangan terlalu fokus kepada membeli ruang iklan di Shopee. Anda perlu keluar dari Shopee dan lihat iklan percuma yang anda boleh dapat dari media sosial ataupun smartphone anda. Sebagai contoh, anda boleh menyiarkan iklan kedai Shopee anda di Facebook Group, WhatsApp Group, Telegram, Instagram, YouTube atau mailing list. Semuanya anda boleh dapat dengan percuma. Yang penting, anda mesti kreatif mencipta iklan dan menyebarkan iklan anda. Namun, jika anda ada bajet lebih, bolehlah anda belanjakan sedikit bajet promosi anda itu untuk membeli iklan di Facebook, YouTube, Instagram atau TikTok. Ia lebih menjimatkan berbanding anda membeli ruang iklan di dalam Shopee kerana di Shopee anda perlu bersaing dengan seller-seller yang lain. Ia membabitkan perebutan ruang dan bidaan untuk ruang iklan yang strategik. Akibatnya, harga menjadi mahal. Lebih berisiko lagi adalah apabila ada customer yang hanya klik pada iklan anda tetapi tidak membeli. Anda terpaksa menanggung kos klik tersebut. Sedangkan tiada penjualan dibuat, duit anda sudah pun melayang. Tahukah anda bahawa 98% pengguna internet dan telefon pintar di Malaysia ini akan melayari Google mencari apa yang mereka kehendaki? Ini bermakna, jika anda berjaya berada di Google, hampir 100% pengguna internet dan smartphone di Malaysia ini akan mengetahui kedai Shopee anda itu wujud. Maka sebab itulah, Shopee telah menjalinkan kerjasama dengan Google Malaysia bagi membolehkan produk-produk di Shopee dapat dilihat di dalam hasil carian Google. Ianya terletak pada ruang premium Google iaitu di paparan paling atas. Persoalannya, bagaimanakah untuk memastikan produk kedai Shopee anda tersenarai dalam carian Google ini? Begini caranya. Pastikan nama produk anda mengandungi kata kunci yang tepat untuk menggambarkan produk tersebut. Masukkan juga perkataan Inggeris bagi produk tersebut. Saya ulangi, perkataan Inggeris bagi nama produk tersebut. Hanya nama produk, tidak perlu terjemahkan keseluruhan tajuk listing anda ke dalam bahasa Inggeris.
Elakkan penggunaan perkataan sensasi atau gimmick seperti murah, viral, hot item atau limited item kerana Google menganggap perkataan seperti ini adalah perkataan spam. Ia akan menyebabkan produk anda tidak terpilih untuk disiarkan di dalam Google. Jangan masukkan karakter-karakter atau ikon-ikon yang bukan huruf kerana ia tidak disukai oleh Shopee. Jika Shopee tidak menyukai anda, pasti ia tidak akan mencalonkan produk anda ke dalam Google. Masukkan seluruh perkataan yang anda letak di dalam tajuk produk tadi ke dalam description. Tidak semestinya perlu ada hashtag di dalam description tersebut kerana Google tidak mengambil kira hashtag di dalam pencarian produk Shopee. Malahan, Shopee turut melarang penggunaan hashtag yang keterlaluan di dalam description. Pastikan produk yang anda listing mempunyai sekurang-kurangnya 3 gambar. Gambar-gambar tersebut mesti dah dinamakan dengan nama yang mengandungi keyword produk seperti di dalam tajuk produk itu tadi. Tetapi berhati-hati, nama gambar tidak boleh melebihi 40 huruf. Ingat, Google juga mempunyai carian imej yang diakses oleh jutaan pengguna Malaysia setiap saat. Oleh itu, gambar produk anda mungkin dipaparkan dalam hasil carian Google Image. Sila ambil perhatian. Jangan gabungkan banyak gambar dalam satu gambar utama iaitu cover picture. Ia tidak digemari oleh Google Image. Jika anda patuhi syarat-syarat tadi, insya-Allah Shopee akan memilih kedai anda untuk disiarkan di Google walaupun jualan produk anda hanyalah kosong. Yang penting anda patuh kepada syarat-syarat listing yang ditetapkan oleh Shopee. Gunakan iklan secara fizikal iaitu bukan iklan maya di online dan jadikan pelanggan anda sebagai ejen iklan percuma kepada kedai Shopee anda sendiri. Mereka akan mempromosikan kedai Shopee anda di luar Shopee. Bagaimana caranya? Pastikan setiap produk yang anda hantar kepada pembeli, turut anda sertakan jenama kedai anda sama ada dalam bentuk stiker, paper bag, kotak atau pembungkusan yang mempamerkan link kedai Shopee anda. Dengan cara itu, bukan sahaja pembeli tersebut yang mengetahui kewujudan kedai anda, malahan juga keseluruhan ahli keluarganya atau rakan di sekitarnya termasuk juga di akaun media sosial beliau. Ia adalah promosi percuma kedai Shopee anda kepada orang lain di luar Shopee. Pastikan setiap produk yang anda hantar kepada pembeli, anda turut sertakan bersama katalog yang mempamerkan semua produk yang dijual di kedai anda. Strategi ini penting kerana anda tidak boleh mengharapkan pelanggan itu untuk meluangkan masa meronda-ronda secara maya di dalam kedai Shopee anda. Sebaliknya, anda sediakan satu katalog bercetak yang memudahkan mereka untuk melihat keseluruhan produk anda. Ia akan membuatkan pembeli atau rakan-rakan pembeli rasa tertarik untuk masuk meronda ke dalam kedai Shopee anda. Untuk membuatkan katalog tersebut tidak dibuang oleh pelanggan, sertakan sedikit informasi berguna kepada mereka agar mereka melihat katalog anda itu sebagai satu bahan informasi dan bukan bahan iklan untuk dipromosi. Hadiahkan cenderamata atau free gift yang bersifat jangka panjang kepada pelanggan anda. Free gift tersebut mestilah jelas tertera nama kedai Shopee anda. Jangan terlalu kedekut dengan hanya mengambil kira free gift yang murah-murah sahaja untuk diberikan. Apa itu free gift jangka panjang? Untuk mengetahui free gift jangka panjang, mari kita tengok jenis-jenis kesilapan seller di Shopee yang suka memberi cenderamata jangka pendek. Ia lebih murah katanya. Tiada manfaat menjimatkan kos jika barang murah yang diberikan itu tidak memberi impak sama sekali. Contohnya seperti makanan. Apabila pelanggan makan, ia akan habis. Sama juga dengan pen, berus gigi, minyak atar, voucher top up dan sebagainya. Ia bukan sahaja kecil dan susah dilihat. Malahan, dalam beberapa bulan sahaja, ia akan dibuang selepas habis digunakan. Begitu juga free gift t-shirt. Tiada siapa pun yang akan memakai baju pemberian anda selama 7 hari seminggu atau 30 hari sebulan. Oleh itu, pemberian anda akan cepat dilupakan oleh pelanggan. Free gift jangka panjang adalah sesuatu yang bersifat bertahan lebih lama, selalu diperagakan dan setiap masa memberi manfaat kepada penerimanya.
Contohnya seperti fridge magnet, cermin muka, frame gambar, alas meja, aksesori telefon dan sebagainya. Jika anda mempunyai bajet lebih, buatlah kalender. Dengan kalender, selama 1 tahun pelanggan akan melihatnya. Atau, tempahlah jam dinding yang berkualiti. Pastinya bertahun-tahun mereka akan melihat jenama anda setiap hari di depan mata. Curi pelanggan daripada kedai offline. Jangan bimbang, kecurian ini tidak dikira jenayah kerana ia hanyalah mencuri hati sahaja. Caranya sangat mudah. Pasti setiap produk yang anda jual secara online di Shopee akan turut mempunyai tempat jualan atau outletnya di offline. Edarkan katalog anda yang hanya memfokuskan produk jenis itu sahaja. Contohnya jika anda menjual buku, edarkan katalog anda di library atau di depan kedai buku. Jika anda menjual sejadah, letakkan risalah anda berhampiran masjid. Jika anda menyediakan khidmat mencetak banner, letakkanlah di kedai banner berhampiran. Anda jangan menyangka bahawa kaedah ini hanya akan mencapai pelanggan dalam kelompok kecil di suatu lokasi itu sahaja. Sekarang ini, era media sosial dan smartphone. Pastinya informasi tersebut akan turut dikongsi sehingga ke seluruh negara jika produk anda memang berbaloi untuk pelanggan. Jangan sibuk mengintai di kedai sebelah. Anda tidak perlu terlalu cemas dengan ancaman kedai yang lain turut menjual produk yang sama dengan anda. Jangan buang masa anda untuk terus memikirkan strategi cara nak menang dalam perang harga dengan kedai sebelah. Anda perlu tahu bahawa setiap produk atau perkhidmatan yang dijual di dalam Shopee semuanya adalah berasal dari penjualan di luar Shopee. Ia hanya dipindahkan dari platform offline iaitu brick and mortar ke platform online iaitu e-commerce di Shopee. Oleh itu, janganlah terlalu sempitkan minda anda untuk melihat saingan produk anda itu di dalam Shopee. Sebaliknya, lihatlah perkembangannya atau trendnya di luar Shopee. Sebagai contoh, jika anda menjual kerepek pisang, janganlah anda terlalu sibuk berperang harga dengan pesaing anda yang menjual kerepek pisang yang sama di dalam Shopee. Sebaliknya, anda lihatlah di luar Shopee untuk mengetahui apa trend yang sedang berlaku dengan kerepek pisang sekarang ni. Mungkin sudah menjadi perbualan masyarakat berkenaan kerepek pisang berperisa samyang ramen atau kerepek daripada jantung pisang. Produk yang sedang trending ini lebih berpotensi untuk anda berikan tumpuan berbanding usaha berperang harga dengan kedai sebelah. Gunakanlah pengaruh ikon media sosial. Pada tahun 2020 sahaja, pengguna media sosial di Malaysia ini sudah mencecah 81%. Tahun ini, ia pasti akan melonjak lagi berikutan pelaksanaan PKP yang mendorong orang ramai lebih kerap menggunakan telefon bimbit. Manfaatkanlah trend ini. Anda dapatkan seorang Insta famous, FB famous atau TikTok famous yang mempunyai ramai follower. Jadikan mereka duta promosi kedai Shopee anda. Tidak semestinya anda perlu mencari seorang artis popular
atau model muka gebu yang mempunyai jutaan follower. Mereka ini pastinya mahal dan akan mengenakan pelbagai terma kepada anda. Memadailah dengan mencari 1-2 aktivis media sosial yang mempunyai 10,000 atau 20,000 pengikut. Mereka ini dikategorikan sebagai micro-influencer. Yang penting, mereka boleh membuat posting kedai Shopee anda di media sosial secara tetap, kreatif dan mampu menjadi viral. Tapi pastikan personalitinya sepadan dengan produk kedai anda. Janganlah pula tersalah memilih Insta-famous yang obses kosmetik untuk menjadi ikon kedai belacan anda. Bagaimanapun, sekiranya anda inginkan keuntungan jangka panjang, lebih baik anda lahirkan sendiri micro-influencer anda. Mulakan langkah untuk menjadikan dia popular dari sekarang, lebih menjimatkan kos anda. Bina hubungan dengan jenama besar. Pastinya anda pernah melihat kedai-kedai runcit, restoran, kedai handphone atau apa-apa kedai sekalipun yang ada lihat menggunakan signboard seperti ini. Mereka memaparkan jenama produk yang hebat atau premium sebagai muka depan kedai mereka. Padahal, di dalam kedai tersebut, bukannya hanya dijual produk jenama itu sahaja. Malahan, banyak jenama lain juga turut dijual. Inilah yang dipanggil hubungan dengan jenama besar. Gunakan strategi ini kepada kedai Shopee anda kerana ia boleh meningkatkan keyakinan pelanggan seperti mana keyakinan mereka terhadap jenama premium itu. Sebagai contoh, sekiranya anda menjual produk sukan, cuba jalin kerjasama dengan jenama besar seperti Nike, Adidas dan sebagainya. Langkahnya seperti berikut. Pertama, buat permohonan secara rasmi kepada mereka mengatakan anda ingin menjadi authorized seller mereka melalui pasaran online. Kedua, tunjukkan kepada mereka rupa profil muka depan kedai Shopee anda yang selama ini memang sudah ada menjual produk mereka. Ketiga, tunjukkan kepada mereka bahawa kedai anda sentiasa mendapat review yang baik daripada pelanggan. Yang keempat, sediakan sedikit rangka promosi yang bakal anda jalankan untuk jenama itu berbanding jenama-jenama lain yang turut anda jual di kedai anda. Contohnya seperti shocking sale, free voucher atau bundle sale. Tetapi jangan pula sampai anda merendahkan produk jenama lain di dalam kedai anda. Ia boleh mengundang ancaman dari jenama lain kepada kedai anda. Ingat, anda bukan official store. Anda hanya reseller yang menjual pelbagai jenama. Dengan 4 kaedah tadi, pastinya jenama premium akan bersetuju bekerjasama dengan anda kerana anda akan bantu untuk meningkatkan jualan mereka dan bantu untuk promosi percuma kepada jenama mereka. Jangan malas untuk masuk universiti. Apabila kedai anda dah maju, follower dah ramai, repeat order dah meningkat, janganlah mudah merasakan diri anda sudah pandai. Kedai Shopee anda boleh merudum bila-bila masa sahaja kerana kumpulan seller official store dan hypermarket setiap masa merangka strategi untuk merampas pelanggan anda. Oleh itu, pengetahuan anda perlu sentiasa dikemas kini agar anda tahu apa yang berlaku di dalam persekitaran bisnes Shopee sekarang. Jangan malas ya masuk universiti. Jangan bimbang. Anda tidak perlu memohon UPU. Anda cuma perlu register dan hadiri webinar Shopee University itu sahaja. Walaupun sale anda dah meletup-letup, jangan lupa luangkan masa sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk hadiri Shopee webinar. Anda janganlah hanya bergantung dengan cikgu-cikgu YouTube atau cikgu-cikgu Google semata-mata untuk menambah ilmu bisnes anda. Selepas selesai hadiri webinar tersebut, pastikan anda ada memohon untuk mendapatkan salinan nota yang diajar oleh pensyarah Shopee. Walaupun anda rasa nota itu tidak perlu kerana semua penjelasan sudah jelas, tetapi ambil juga nota tersebut sebagai menunjukkan kepada Shopee University bahawa anda sangat komited. Manfaat anda mengikuti webinar Shopee University adalah mengemas kini informasi, isu atau peraturan terbaru yang mungkin anda terlepas pandang di seller center anda. Contohnya, berkenaan violation, spam, kempen jualan bermusim dan sebagainya. Anda tidak akan terlepas dari bantuan kewangan sekiranya ada dana yang disediakan untuk usahawan Shopee.
Anda membina hubungan baik di antara kedai Shopee anda dengan pihak Shopee seperti mana seorang penyewa job lot dengan pemilik shopping mall. Pastikan kedai Shopee anda adalah satu perniagaan yang berdaftar. Walaupun ia hanya di online, tetapi ia tetap tertakluk kepada peraturan dan undang-undang perniagaan seperti mana perniagaan offline. Sila buat pendaftaran anda di Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi kategori perniagaan online. Kenapa anda perlu berdaftar? Anda dan kedai Shopee anda akan dilindungi oleh Undang-Undang Negara Malaysia. Anda tidak tahu di masa depan, anda mungkin berhadapan dengan penipuan oleh pembeli, pembekal, skamer atau dropshipper. Anda sukar mendapatkan keadilan sekiranya perniagaan anda tidak berdaftar. Apabila perniagaan kedai Shopee anda sudah semakin maju dan semakin popular, pastinya anda akan bertanggungjawab untuk menjelaskan cukai. Sekiranya anda tiada satu pengurusan kewangan perniagaan yang berdaftar, sedangkan kemasukan hasil jualan melonjak setiap hari, anda akan berhadapan kesukaran untuk mengisytiharkan cukai. Lebih sukar lagi jika wang hasil perniagaan anda itu bercampur dengan wang dalam akaun simpanan peribadi anda. Perniagaan yang berdaftar dengan SSM akan melayakkan anda menerima sebarang insentif atau bantuan daripada kerajaan. Ia pernah dilaksanakan dalam program bantuan penjana COVID baru-baru ini. Jika perniagaan anda tidak berdaftar, anda akan sukar menjalinkan usaha sama dengan jenama-jenama besar atau premium kerana mereka tidak akan berurusan dengan kedai Shopee anda di atas nama peribadi. Sebaliknya, mereka perlukan nama perniagaan yang berdaftar. Jika tidak, mereka yang akan berhadapan kesukaran untuk membuat taksiran cukai perniagaan mereka kelak. Itulah tadi 9 strategi yang sudah saya kongsikan, termasuk 10 lagi strategi terperinci untuk melonjakkan kedai Shopee anda. Laksanakanlah segera strategi ini kerana ia mampu menjadi penyelamat kedai anda daripada terus tertindas oleh gergasi-gergasi OS dan hypermarket. Mereka kini sedang semakin giat memonopoli trafik pelawat di dalam Shopee. Anda mesti suka benda ni kan? Terutamanya kalau yang kaki shopping. Begitu jugalah dengan customer anda. Mereka pun suka. Anda tengok di pasaraya atau shopping komplek, 70%, 80%, 90%, 100% belum ada kot. Pernah tak anda terfikir, bagaimana mereka boleh offer diskaun sehingga ke tahap 80%? Tidakkah itu akan memakan kos modal mereka, iaitu di bawah paras kos? Begini taktiknya. Semua pasaraya, gedung-gedung, hypermarket dan shopping komplek, mereka sudah membuat perancangan awal untuk tempoh 1 tahun pada tarikh manakah yang mereka akan buat sale atau jualan murah. So, mereka sudah ada strategi awal untuk melaksana taktik-taktik promosi mereka. Contohnya jualan hari raya. Promosi mereka bukan bermula apabila dah dekat nak raya atau apabila Ramadan bermula. Tetapi taktik mereka bermula sebulan sebelum bermulanya bulan puasa. Apa yang mereka buat adalah mengenal pasti dan mengasingkan mana-mana produk yang mereka akan tawarkan diskaun. Biasanya produk yang susah nak laku lah, dan juga produk yang memang nak clearkan stok sebab dah lama. Produk tersebut kemudiannya akan dikeluarkan dari penglihatan pelanggan, iaitu tidak dijual. Kalau di Shopee anda tu kira macam delist lah. Selama 1 atau 2 bulan, produk ini disorok bagi membuatkan pelanggan terlupa mengenai harganya, kualitinya atau desainnya. Bila tiba musim jualan raya, ia akan dikeluarkan semula dan dilabelkan dengan harga jauh lebih mahal dari harga asal. Kemudiannya, diskaun pun ditawarkanlah agar pelanggan suka tengok sewaktu shopping. Dan pelanggan pun terpengaruh. Oleh itu, walaupun potongan berperatus-peratus dibuat, ia masih kembali pada harga asal dan tidak memakan kos modal. So, peniaga tidak akan rugi. Okey, tetapi semua taktik itu tadi adalah di pasaran offline. Adakah anda boleh menggunakan taktik yang serupa di kedai Shopee anda di pasaran online? Anda rasa boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Tetapi kena ubah suai. Anda tak boleh ikut seperti pasaraya untuk sorok produk. Produk mereka tiada review.
Tapi setiap produk anda sudah mempunyai review dan rating. Oleh itu, sale tidak boleh dihentikan. Ia akan merugikan anda jika ada pelanggan yang nak beli produk itu nanti. Caranya begini. 2 bulan sebelum anda buat sale, anda siapkan satu lagi listing untuk produk yang sama, iaitu produk yang anda target untuk sale nanti. Listing pendua itu anda letakkan harga lebih mahal. Tetapi jangan biarkan begitu saja kerana pelanggan akan perasan 2 produk yang sama tetapi harga berbeza. Tambahan pula, nanti dalam paparan kedai anda, 2 produk ini akan duduk sebelah-sebelah saja. So, di produk pendua itu anda masukkan nilai tambah sama ada seperti free gift atau naik taraf pembungkusannya agar lebih cantik. Kena kira betul-betul lah kos tambahan itu agar ia tidak makan modal anda selepas dipotong harga sewaktu sale nanti. Biarkan 2 produk ini berjalan seiringan sewaktu tempoh 2 bulan menunggu tiba hari sale agar dalam tempoh itu ia mampu mengutip review dan rating. Apabila tiba hari sale yang anda jadualkan, delist produk utama tadi dan berikan diskaun harga bagi produk pendua itu. So, pelanggan akan dapat diskaun dan anda pun dapat untung. Taktik yang sama juga digunakan oleh pengeluar-pengeluar produk. Selamat mencuba, mudah-mudahan berjaya. Tips yang kedua, anda pasti biasa lihat di kaunter-kaunter bayaran pasaraya yang disesakkan dengan benda-benda seperti ini. Habis semua ruang diselitnya barangan. Kalau boleh, di muka cashier pun dia nak tampal bateri AA. Kenapa mereka berbuat demikian? Ini dipanggil kaedah umpan pembelian luar jangka. Pasaraya cuba mengumpan anda untuk membuat pembelian barangan yang anda tak mau beli pun, tetapi anda bayar juga waktu check out tu. Barang-barang jenis apakah yang anda boleh gunakan untuk taktik ini? Bagaimanakah nak laksana taktik ini di kedai Shopee anda? Jawapannya, kita sambung di episod yang akan datang. Jangan susah hati. Rezeki anda pasti ada kerana Allah sudah berjanji. Siapa yang berusaha pasti akan memperoleh hasil dari usahanya itu.